Hai, hari ini kita akan ulang kaji bab ketujuh tingkatan 4, cahaya, warna dan penglihatan. So, sebelum kita pergi ke bahagian soalan, kita tengok dahulu beberapa perkara penting dalam bab ini. So, yang pertama, cermin satah. Okey, cara melukis rajah sinar bagi cermin satah senang sahaja. Okey, tengok mana objeknya. Saya tahu bahawa jarak objek ke cermin dan jarak cermin pergi ke imej secara berserenjang. Dia adalah satu garisan yang lurus. Jarak ini adalah sama. Okey, kalau ini ialah 5 cm. Okey, kita ukur ke belakang cermin, maka jarak ini juga mestilah 5 cm. Okey, kemudian kita lukis pula dua garisan pergi ke mata. Okey, dua garisan. Selepas itu, step yang keempat, pada persilangan di antara permukaan cermin dengan garisan yang ketiga tadi, kita lukis pula dia menuju ke objek. Sama juga kepada yang ini. Okey, kita lukiskan menuju ke objek. Itu langkah yang keempat. Kemudian langkah yang kelima, kita lukislah garisan normal ini. Okey, so garisan normal ini sebenarnya untuk kita semaklah. Sebab kalau ikutkan hukum pantulan, okey, ini ialah sinar tuju, ini sudut tuju. Okey, sudut tuju ini dia mestilah sama dengan sudut pantulan. Okey, berkenaan dengan sudut, kita sentiasa ukur sudut daripada sinaran cahaya pergi ke garisan normal. Okey, ini ialah garisan normal. So, nak ukur sudut, ukur daripada garisan sinar cahaya pergi ke garisan normal ini. Itu cara kita ukur sudut. Okey, dan kalau kita ukur ni sama, maka betul lah lukisan kita. So, ingat sudut tuju sama dengan sudut pantulan. Okey, dan akhir sekali lukislah arah perambatan cahaya. Cahaya bergerak dari objek kemudian dipantulkan ke mata. Okey, seterusnya ciri-ciri imej bagi cermin satah. Okey, cermin satah ini sebenarnya cermin yang kita guna di rumah ya. So, ciri-ciri imejnya ialah tegak. Dia songsang sisi. Songsang sisi maksudnya adalah kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Kemudian sama saiz. Maya. Okey, maya ini maksudnya adalah imej itu kita tak dapat hendak paparkan pada skrin. Hanya boleh tengok pada cermin sahaja. Okey. Dan yang kelima, jarak objek sama dengan jarak imej. Okey, ini yang kita guna tadi dalam menentukan kedudukan imej. Okey. Ini ialah jarak objek. Ini ialah jarak imej. Okey, yang kedua adalah berkenaan dengan kanta. Okey, istilah dahulu kalau ini kantanya. Okey, so daripada pusat kanta ini pergi ke F ini, itu ialah jarak fokus. F ini titik fokus lah. So, daripada pusat kanta pergi ke F adalah jarak fokus. Okey, so kalau ini ialah 5 cm, katakan, maka F pergi ke 2F ini pun mestilah 5 cm. Okey, ini pergi ke sini 5 cm. F pergi ke 2F adalah 5 cm. Okey. Dan garisan tengah-tengah ini itu yang kita panggilkan sebagai paksi utama, dan titik tengah kanta ini kita panggil sebagai pusat optik. Okey, kalau ini objek, kalau ini imej, maka jarak dari objek pergi ke kanta kita panggil dia sebagai jarak objek, dan jarak dari imej pergi ke kanta pula kita panggil dia jarak imej. Okey, jarak imej, jarak objek.
Boleh, ha? Okey, berkenaan dengan kanta, okey, jika imej dan objek berada di sebelah yang sama, maka imej itu adalah maya. Okey, ini kena fahamkan baik-baik. Okey. Kalau imej berada di sebelah, di seberang. Okey, kalau imej dia tembus kanta ini, maka imej itu adalah imej yang nyata. Okey. Untuk contoh yang ini adalah imej yang nyata sebab objek dan imej dia berada di dua bahagian yang berbeza. Andai katalah sini objek, sini pula adalah imej. Andai kata. Okey. Maka imej ini adalah imej yang maya. Okey. Seterusnya, bagaimana melukis rajah sinar. Okey, kita ada dua jenis kanta yang kita belajar, kanta cembung dan kanta cekung. Okey, kanta cembung ini nama lainnya adalah kanta penumpu. Okey, mengapa dipanggil kanta penumpu? Sebab cahaya akan ditumpukan ke titik fokus. Okey, so cara lukis rajah sinar untuk kanta cembung. Okey, pertama lukislah garisan yang selari dengan paksi utama. Okey, itu langkah satu. Sampai ke paksi kanta ini, lukislah garisan melalui titik fokus. Okey, lukis saja. Langkah yang ketiga, daripada objek kepala objek, dia lukis melalui pusat kanta, dan apa berlaku adalah garisan itu, sinar itu ianya akan pergi straight sahaja tanpa mengalami sebarang pemesongan. Okey, itu langkah yang ketiga. Dan akhir sekali, tentukan titik persilangan. Dalam kes yang ini dia bersilang di sini. Maka kepala imej akan berada di sini. Kaki sentiasa berpijak pada paksi utama ini. Okey, so itu cara lukis untuk kanta cembung. Bagaimana pula kanta cekung? Okey, kanta cekung nama lainnya adalah kanta pencapah. Okey, mengapa dipanggil pencapah? Sebab cahaya yang datang ianya akan dicapah. Okey, kalau menumpu dia tumpu ke bawah. Mencapah dia akan naik atas. Okey, dia mencapah mestilah ada titik rujukan. Dia mencapah dari mana? Dia mencapah dari titik fokus. Kalau kita sambung garisan ini, ianya akan kena pada titik fokus itu. Okey, cara lukisnya hampir-hampir samalah step dengan kanta cembung tadi. Pertama, garisan selari dengan paksi utama. Sampai pada paksi kanta ini, ianya akan mencapah dari titik fokus. Step ketiga, daripada kepala objek, ianya akan melalui titik tengah kanta ini ataupun pusat kanta. So, apa-apa yang melalui pusat kanta, ianya tidak akan mengalami sebarang pemesongan, ianya akan pergi straight saja. Okey, so seterusnya cari persilangan garisan yang ada pada gambar rajah kita. Okey, persilangan di antara garisan yang kedua dengan garisan yang ketiga. So, persilangan berlaku di sini kan? Maka di sinilah letaknya imej kita. Okey, so kepala pada titik persilangan ini, kaki sentiasa berada pada paksi utama. Okey, so kalau saya tengok pada gambar rajah ini, saya dapati imej ini dia lebih kecil. Okey, dia mengecil. Kemudian ianya tegak kan? Okey, sebab kedua-duanya kepalanya ke atas, so ianya tegak. Dan ketiga, adakah ini maya atau adakah ianya nyata? So, ingat tadi, kalau objek dengan imej berada di sebelah yang sama, maka imej ini ialah imej yang maya. Okey, dan jangan lupa, untuk rajah sinar mesti lukis arah cahaya merambat. Okey, arah cahaya bergerak mesti
lukis. Alright. So kalau saya tengok kepada kanta cembung tadi, okey, objek berada di sebelah kiri, imej di sebelah kanan kan. So dia tidak berada di sebelah yang sama, maka imej ini ialah imej yang nyata. Okey. Selain daripada nyata, saya juga nampak bahawa imej ini berbanding dengan objek dia lebih besar kan. Okey. Dan yang ini tegak, yang ini pula ianya terbalik. Alright. So, kalau perhatikan baik-baik perbezaan antara kanta cembung dengan kanta cekung hanyalah pada garisan nombor 2 ini. Okey, garisan nombor 2. Itu perbezaan dia dalam melukis Rajah Sina. Alright. Sambung kamera lubang jarum. Okey, ini senang saja nak lukis Rajah Sina untuk kamera lubang jarum. Okey, di sini ialah lubang jarumnya. So, kita ambil kepala, lukiskan dianya melalui titik tengah lubang ini. Okey, sampailah ke skrin. Jadi, inilah letak kepalanya. Okey, kita ambil kaki, lukis saja sampai ke tengah-tengah lubang ini. Sehinggalah ke skrin. Maka, di sinilah kakinya. So, kaki berada di sini, di atas. Kepalanya berada di bawah. Simple saja kan? Dan ingat, Rajah Sina, dia mesti ada arah perambatan cahaya. Mesti tunjuk arah perambatan. Okey, kalau saya tengok kepada gambar rajah ini, saya tahu imej saya ini adalah lebih kecil. Dia mengecil kan? Kemudian dia terbalik. Ini kepala di atas, ini kepala di bawah. Jadi dia terbalik. Yang ketiganya, imej ini dapat dipaparkan pada skrin. Dipaparkan pada skrin. Bermaksud imej ini adalah imej yang nyata. Okey. So, satu lubang, satu imej. Kalau saya ada 2 lubang, maka saya akan dapat 2 imej. Kalau ada 3 lubang, dapatlah 3 imej. Okey. Jadi bilangan imejnya bergantung kepada bilangan lubang. Kalau saya besarkan saiz lubang, lubang ini kita besarkan, imejnya akan jadi terang, tetapi ianya akan jadi tidak tajam. Okey, mengapa tak tajam? Senang saja sebab imej ini kita akan nampak dia bertindih-tindih. Bila dia bertindih-tindih, kepala ini ada yang atas sedikit, ada yang bawah sedikit. Jadi imej itu akan nampak blur sikit. Tapi dia terang. Okey, so nak bagi cantik, kita bolehlah letak kanta cembung di hadapan kamera. Okey, ingat apa nama lain kata cembung tadi? Okey, kanta penumpu. Okey, so ianya menumpukan cahaya ke satu titik yang kita panggil sebagai titik fokus. So, kalau kita letak kanta cembung di hadapan, mungkin di sini ke? Okey, letak kata cembung di sini, maka imej akan jadi lebih tajam dan ianya juga akan jadi lebih besar. Okey, apa peralatan optik yang kita belajar dalam bab ini? Okey, pertama, kita belajar periskop. Okey, fungsi periskop, kegunaan periskop ialah untuk melihat objek yang terselindung. Okey, contohnya macam kapal selam, dia ada periskop kan, untuk melihat apa yang ada di permukaan. Dia naikkan sahaja periskopnya, dia boleh tengok apa yang ada di permukaan air. So, itu periskop. So, periskop dia menggunakan cermin satah. Okey, kalau tak nak guna cermin satah, kita juga boleh guna prisma kaca. Okey, pun boleh guna. Antara kedua-dua ini paling cantik ialah pakai prisma kaca. Sebab kalau pakai cermin, imejnya itu taklah secantik prisma kaca. Sebab imej untuk cermin satah, ianya boleh jadi double. Okey, so
Dalam kes yang ini, kalau ini adalah objek, okey, saya ambil kepala, saya guna di sini adalah garisan merah. So, objek sampai sini dipantulkan, pergi ke cermin yang kedua, dipantulkan, pergi ke mata. So, ini adalah kepala image. Kepala image itu. So, kaki pun saya buat benda yang sama. Saya guna garisan biru. Okey, sampai ke cermin dipantulkan. Okey, sampai ke cermin dipantulkan dan menuju ke mata. So, kaki berada di bawah. So, untuk kes yang ini saya nampak bahawa image-nya adalah sama saiz. Okey, sama saiz. Kemudian ianya tegak. Dia tak terbalik, dia tegak. Alright. So, ingat, pastikan bila melukis rajah sinar, arah perambatan cahaya ini wajib dilukis. Okey, kemudian kanta pembesar. Kanta pembesar ini sebenarnya kita hanya guna kanta cembung. Kita letak objeknya pada jarak kurang daripada jarak fokus. Okey. So, ingat tadi ini adalah garisan yang pertama. Ini garisan yang kedua. Dia pergi ke titik fokus. Kemudian ini adalah garisan yang ketiga. Dan cari titik persilangan antara garisan 2 dengan garisan 3. Kalau saya pergi ke sebelah kanan, garisan ini dia akan semakin jauh. Jadi, ianya akan bersilang di belakang sini. Alright. Kena cari titik persilangan. So, untuk kes yang ini, dia bersilang di sini. Jadi, kepala objek ini, okey, lukis sinilah. So, sini letaknya kepala. Okey. Untuk image kita. Kaki berpijak pada paksi utama. So, kalau kita perhatikan image ini berbanding dengan objek, image lebih besar kan? Lebih besar, kemudian ianya juga tegak. Kepala di atas. Sama seperti objek. Dia tegak. Maya ataupun nyata. Okey. Jadi, ingat, kalau objek dengan image berada di sebelah yang sama, maka image ini ialah image yang maya. Okey. So, untuk mendapatkan kuasa pembesaran yang lagi besar, kita gunalah jarak fokus yang lebih pendek. Guna kanta lebih tebal. Okey. Untuk mendapatkan kuasa pembesaran yang lebih besar. Dan nak kira berapa pembesarannya, untuk pembesaran senang sahajalah. Sentiasa ambil image, bahagikan dengan objek. So, untuk kes ini, jarak image bahagikan dengan jarak objek. Ataupun saiz image bahagi dengan saiz objek. Okey. Seterusnya, mikroskop. Okey, mikroskop, kegunaan mikroskop untuk melihat objek yang seni ataupun yang halus. Jadi, untuk mikroskop kita menggunakan dua kanta. Ya, ini kanta cembung. Okey. So, apa yang awak perlu tahu tentang mikroskop? Pertama, dia guna dua kanta dan dia ada kanta objek, dia ada kanta mata. Kanta objek ialah kanta yang berdekatan dengan objek. Kanta mata ialah kanta yang berada berdekatan dengan mata. Okey. Perhatikan. FO ini ialah titik fokus untuk kanta objek. Okey. FE ini ialah titik fokus untuk kanta mata. Perhatikan cara melukis rajah sinar ini. Tak ada beza kan? Ini adalah garisan pertama tadi kan? Pertama, ini garisan yang kedua. Pergi titik fokus. Ini garisan yang ketiga. Dan seterusnya, cari titik persilangan. Okey. So, kepala, jadi kepala berada di sini, kaki berada pada paksi utama. So, ini ialah image yang dihasilkan oleh kanta ini. Sekarang ini, image ini akan jadi objek untuk kanta mata.
Okey, so ini ialah garisan yang pertama. Ini garisan yang kedua, dia pergi ke titik fokus. Kemudian yang ini pergi ke pusat kanta. Ini ialah garisan yang ketiga. Okey. So, kalau saya pergi lagi jauh ke sebelah kanan, garisan ini dia tak akan berjumpa. Dia tak akan bersilang. So, dia mesti bersilang di sebelah kiri kalau ikut akal dia lah. Okey. So, bersilang di sini. Maka dapatlah kepala. Okey, kepala. So, ini pun ke kepala jugalah. Dan kaki berada di paksi utama. Alright. Jadi, bagaimana hendak bina mikroskop? Pertama, gunalah dua kanta cembung. Okey, di mana jarak fokus untuk kanta objek, okey, FO, lebih pendek berbanding jarak fokus untuk kanta mata. Okey. Jadi FO mesti lebih kecil daripada FE. Ini untuk ingat senang sajalah sebenarnya. Sebab objek dekat dengan kanta objek. Okey, bila kita hendak menggunakan mikroskop, objek itu dekat dengan kanta kan. Jadi jarak fokus kanta objek mestilah lebih kecil berbanding jarak fokus kanta mata. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya pula adalah jarak antara dua kanta mestilah lebih jauh ataupun lebih besar daripada hasil tambah jarak fokus kedua-dua kanta itu. Okey, seterusnya kuasa pembesaran adalah sama dengan kuasa kanta mata darab dengan kuasa kanta objek. Okey, darabkan saja kedua-dua kuasa itu dapatlah pembesaran. Ciri-ciri imej tadi kita boleh tengoklah kepada lukisan Raja Sinar. Okey, seterusnya teleskop. Fungsi teleskop adalah untuk melihat objek yang jauh. Alright. So, again, di sini kita menggunakan dua kanta cembung. So, apa yang kita perlu tahu tentang pembinaan teleskop ialah sekarang ini FO lebih besar daripada FE. Jarak fokus kanta objek lebih besar daripada jarak fokus kanta mata. So, nak ingat senang sahaja untuk teleskop sebab kita guna untuk melihat objek yang jauh macam bintang, matahari kan. So, objeknya adalah sangat jauh. Jadi, jarak fokus untuk kanta objek mestilah lebih tinggi. Okey. Kemudian, jarak antara dua kanta pula adalah sama dengan jarak fokus kanta objek tambah dengan jarak fokus kanta mata. So, ini untuk teleskop. Okey, untuk pembesarannya pula kita ambil jarak fokus kanta objek bahagikan dengan jarak fokus kanta mata. Okey, dan imej akhir yang kita dapat pada teleskop, imej terbentuk adalah maya terbalik dan dia lebih besar sebab dia akan berada di infinity, so dia lebih besar lah. Alright. Kita pergi ke topik yang berikutnya, penyebaran cahaya. Okey, penyebaran cahaya bermaksud cahaya putih dipisahkan kepada 7 juzuk warna. Okey, 7 juzuk warna ini yang kita panggil sebagai spektrum lah. Okey, ataupun warna-warna pelangi. So, penyebaran cahaya maksudnya adalah pemisahan cahaya putih kepada 7 juzuk warna. Kalau di makmal kita boleh dapat ini menggunakan satu prisma kaca. Okey, kita alurkan cahaya putih dan ianya akan menghasilkan pelangi. Okey, so di titik sinilah pelakunya penyebaran. Okey, penyebaran. Okey. Di mana cahaya ini akan disebarkan kepada 7 juzuk warna, merah di atas, ungu di bawah.
Ingat warna pelangi merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. So, kalau tengok kepada lukisan ini, warna merah ianya akan dibiaskan, dipesongkan sedikit sahaja. Warna ungu dia dipesongkan lebih banyak. Okey. Ingat tadi kalau nak ukur sudut, ukur pergi ke garisan normal. Okey. Ini ukur pergi ke garisan normal. Kalau andai kata ini adalah sudut 1, sini ialah sudut 2, kita dapati sudut 1 ini dia lebih kecil berbanding dengan sudut yang kedua ini. Mengapa cahaya merah ini dibiaskan sedikit berbanding dengan cahaya ungu? Senang sahaja sebab merah dia yang paling laju. Ungu dia yang paling perlahan. Okey. So, 7 juzuk warna pelangi tadi kita boleh gabungkan semula, ianya akan menjadi warna putih semula. Bagaimana? Ambil satu prisma kaca, cuma terbalikkan sahajalah. Okey. Maka hasilnya ialah cahaya putih. Okey. So, ini yang kita sebut tadi pembentukan pelangi adalah kerana penyebaran cahaya. So, andai kata ini adalah titisan air, okey, cahaya matahari masuk, maka ianya akan mengalami proses penyebaran. Okey. So, ianya akan mula tersebar di sini. Dia akan mula terpisahlah mengikut juzuk-juzuk warna tadi. Alright. So, ini dia hanya melencong sedikit, maka ini merah lah, merah. So, tengok. So, dia akan menghasilkan merah. Yang ini pula, dia melencong banyak. Okey, melencong banyak, maka ini mestilah warna ungu kan? Ini ungu. Ungu. So, ikut saja, maka yang keluar sini ialah warna ungu. So, kita nampak ini ialah pantulan. Dan kita namakan ini sebagai pantulan dalam penuh. Dia senanglah sebab dia dipantulkan di dalam titisan air hujan. So, kita panggil dia pantulan dalam penuh. Okey. So, apa syarat untuk pembentukan pelangi itu? Apa syarat untuk awak dapat melihat pelangi? Pertama, matahari mesti berada di belakang awak. Yang keduanya, matahari berada rendah di ufuk. Contohnya di sebelah pagi ataupun di sebelah senja. Kemudian mestilah ada titisan air, iaitu udara mestilah lembap. Barulah awak dapat melihat pelangi. Okey, seterusnya penyerakan cahaya. Okey, penyerakan cahaya ini berlaku apabila molekul-molekul dalam udara memantulkan cahaya dari laluan asalnya ke semua arah. Okey, itulah maksudnya penyerakan cahaya, dan warna merah paling sedikit diserak sebab dia paling laju. Warna ungu paling banyak diserak sebab dia paling perlahan. So, warna ungu boleh dipantulkan dengan banyak. Okey, now kita lihat fenomena yang kita nampak setiap hari. Langit berwarna biru pada waktu siang. Okey, jadi pada waktu siang, cahaya matahari dia hanya melalui lapisan atmosfera yang nipis. Jadi warna merah dan jingga diserak paling sedikit sebab kelajuannya tinggi. Warna ungu dan biru diserak paling banyak kerana kelajuannya rendah. Dan mata kita lebih peka kepada warna biru. Sebab itulah kita tengok langit warnanya biru. Pada waktu petang, cahaya matahari dia akan lalu lapisan yang lebih besar lagi. Okey. Kalau tengok di sini kan, dia dia akan melalui lapisan yang lebih tebal. Kalau tengok gambar di atas ini,
dia akan lalu terus sampai ke bumi. So lapisan ini lebih nipis. Di sebelah petang, kalau saya ambil garisan yang kedua ini, tengok. So lapisan ini lebih tebal. Ini lagilah tebal. Yang ini dia nipis sedikit berbanding dengan garisan yang kedua ini. Ketiga dia paling tebal kan? Jadi pada waktu senja, cahaya matahari melalui jarak yang lebih jauh. Cahaya biru akan diserak di atmosfera kerana kelajuannya rendah. Cahaya merah dan jingga dia boleh sampai kepada pemerhati. Sebab itulah kita akan nampak langit berwarna merah kejingga-jinggaan. Bukan hanya pada waktu senja sahaja, kalau berlakunya jerebu, pun kita akan nampak cahaya langit itu dia berwarna merah kekuning-kuningan ataupun merah kejingga-jinggaan lah, kerana alasan yang sama. Sebab kandungan zarah-zarah dalam udara dia bertambah. Dan arti kata lain, dalam atmosfera itu dia banyak halangan. Sama macam kes ini tadi kan, lapisan tebal, jadi halangannya semakinlah banyak. So dalam kes pencemaran udara, jerebu contohnya, halangan bertambah sebab zarah-zarah dalam udara bertambah. Jadi cahaya biru akan diserap di atmosfera sebab kelajuannya rendah. Cahaya merah dan jingga dia boleh melalui lapisan atmosfera dan dia akan sampailah ke mata. Alright. Seterusnya penambahan cahaya berwarna. So ingat kepada perkataan ini ya. Ini ialah cahaya. Sebab kita ada dua perkara dalam bab ini. Satu adalah cahaya dan satu lagi adalah pigmen. So sekiranya ditanya apakah warna primer untuk cahaya? Warna primernya ialah merah, biru dan hijau. Merah, biru dan hijau. Warna sekunder pula adalah kalau saya ambil dua warna primer, saya campurkan, maka hasilnya adalah warna sekunder. Contohnya biru tambah hijau hasilnya sian. Merah tambah hijau hasilnya kuning. Merah tambah biru hasilnya ialah magenta. Kalau ketiga-tiga warna ni saya campur, awak akan dapat warna cahaya putih. Ingatlah ini adalah untuk cahaya berwarna. Bukannya awak punya cat ke watercolor ke, tidak. Ini cahaya berwarna, tidak sama. Alright. Kita ada satu istilah lagi iaitu warna pelengkap. So warna pelengkap ini maksudnya ialah warna yang akan menghasilkan warna putih apabila dua warna dicampur. So dua warna dicampur hasilnya putih. Contohnya adalah sian campur dengan warna merah. So hasilnya ialah putih. Warna biru kita campurkan dengan warna kuning. Hasilnya ialah putih. Kalau biru campur dengan hijau, dua warna kan, adakah menghasilkan putih? Tidak. Biru campur hijau hasilnya adalah sian. Jadi itu bukanlah warna pelengkap. Penolakan cahaya ini senang sahaja. Ini adalah perkara penting dalam penolakan cahaya. Penapis warna hanya membenarkan warnanya sendiri dan warna-warna yang menghasilkannya untuk melaluinya. So tengok ni ya, cahaya putih. Bila kita sebut cahaya putih bermaksud semua warna adalah. Dia
melalui penapis berwarna kuning. Okey. So, warna kuning membenarkan warna kuning. Dan apa yang menghasilkan warna kuning tadi? Okey, kita tengok kepada yang tadi. Kuning dihasilkan oleh warna merah dan warna hijau. Okey ya, jadi merah dan hijau. So, dia juga akan membenarkan merah dan hijau. So, hanya 3 warna ini yang boleh lalu penapis warna kuning. So, warna kuning boleh lalu, merah boleh lalu, hijau boleh lalu. Seterusnya, dia berjumpa dengan penapis magenta. Okey, magenta hanya membenarkan warna magenta lah kan. Dan apakah warna yang menghasilkan magenta? So, tengok kepada yang tadi. Magenta dihasilkan apabila biru dengan merah dicampur. Okey, so biru dengan merah. Okey, so biru dengan merah. Jadi hanya 3 warna ini sahaja yang boleh lalu, boleh tembus penapis magenta ini. So datang kuning, ada kuning? Okey, tak ada, jadi tak lepas. Datang merah, ada merah? Ada kan? Jadi merah lepas, dia lalu. Datang pula hijau, ada hijau sini? Tak ada hijau, jadi hijau tak lepas. So, hanya warna merah yang tembus. Jadi pada skrin kita akan nampak warna merah. Okey, itulah konsep kerjanya untuk penolakan warna. Sebelum itu, andai katalah tak ada satu warna pun tembus, jadi warna apa yang kita akan nampak? Okey, kalau tak ada warna, tak ada satu pun tembus, jadi kita akan nampak hitam. Okey, nampak hitam. Sebab tak ada cahaya yang tembus, maka nampak hitam lah. Okey, pantulan cahaya berwarna. Ini pun hampir samalah. Macam penapis warna. So, ini objek kuning, maka ianya memantulkan warna kuning. Okey, warna kuning. Kemudian, kita cek balik di atas tadi, apakah warna yang menghasilkan kuning? Kita akan nampak warna hijau dan juga warna merah. Jadi, cahaya yang akan dipantulkan oleh objek kuning ialah kuning, hijau, merah. Okey, you see here, kuning, hijau, merah. Bila campur semua sekali, apa hasil dia? Warna kuning. Jadi kita nampak objek kuning akan berwarna kuning di bawah cahaya putih. Okey. Di sini pula kita ada objek hitam. So tak ada apa-apa cahaya yang dipantulkan. Jadi awak akan nampak hitam. Okey, ini adalah perkara yang kedua dalam penambahan warna. Sekarang ini ialah pigment. Ini ialah kita punya watercolor kita. Okey, watercolor yang kita guna untuk melukis tu, cat. Itu semua adalah pigment. So ini bukannya cahaya berwarna, tetapi itu adalah pigment. So untuk pigment, warna-warna primernya ialah biru, kuning dengan merah. Okey, so itu warna-warna primer untuk pigment. Boleh Warna-warna sekundernya pula adalah hijau, ungu dan jingga. Hendak menghasilkan hijau, kita boleh ambil cat warna kuning, campurkan dengan cat biru. Okey, maka kita akan dapat cat warna hijau. Nak dapatkan warna hitam, senanglah. Ambil cat biru, tambah dengan cat kuning, tambah dengan cat merah. Maka dapatlah cat warna hitam. Okey. So, kena bezakan di antara pigment dengan cahaya.
Okey. So, ini ialah untuk pigment. Manakala yang atas tadi, okey, itu adalah untuk cahaya. Yang ini yang lebih glamour lah dalam sains. Okey. Yang ini untuk pigment ini dia glamour dalam seni, dalam kelas seni, tetapi dalam kelas sains dia kurang glamour, tetapi kena tahu jugalah. Okey. Okey. So, saya berhenti di sini dahulu. Kita akan sambung kemudian untuk bahagian latihan.